Sebenarnya kes anak-anak yang ada di sini sebenarnya kes yang kita rasa macam tak percaya sebenarnya. Kes yang kita tak dari segi kemanusiaan tu, betul ke zaman sekarang ni masih lagi ada wujud kes seorang bapa yang berhutang tapi disebabkan tak mampu untuk lansaikan hutang, dia menjual isteri dan anak dia. Jadi anak dan isteri terpaksa mengikut kehendak ni, dan yang sedihnya apabila anak ni satu ketika dia terpaksa, tapi bila dia masuk sini dia jadi ketagih dengan seks. Itu yang kita tak nak. Dan anak-anak ni juga kita kena fikirkan juga, bila dia masuk sini kadang dia jadi trauma. Ada juga kes anak dia tak boleh tengok rokok. Sebab apa? Dia dekat luar dulu, dia ada background bagus. Ni saya bagi satu contoh. Dia background bagus, sekolah MRSM, anak tunggal, parents sayang, tapi dia masuk ni disebabkan mungkin dia terlibat dengan gejala dengan pengaruh kawan-kawan kan. Akhirnya dia lari daripada sekolah. Kemudian dia boleh pula terlibat dengan dadah. Jadi sampai bila masuk sini, dia rasa nampak rokok tu dia jadi macam satu benda yang dia ketagih, dia sampai dia ambil dia sunduk, dia simpan dalam beg. Jadi trauma-trauma benda kita rasa macam ada lagi ke budak zaman sekarang ni trauma macam ni. Tapi sebenarnya itulah hakikat dia. Ada banyak lagi kes yang menyebabkan saya sebagai ibu, saya rasa sangat takut sebab saya juga ada anak perempuan. Jadi kita dari situ saya rasa memang perlu kita sebagai ibu bapa, daripada anak kecil ni kita kena kuatkan rohani mereka. Pendidikan tu bukan pendidikan akademik semata-mata, tetapi pendidikan kerohanian supaya mereka kuat. Bila mereka kuat ni, apa orang kata dugaan, pengaruh kawan sebaya, sekeliling, bila mereka berdepan dengan masyarakat luar ni, sebab kerohanian tu dah kuat, insya-Allah dia pandai jaga diri, dia tidak akan terlibat dengan gejala-gejala yang tak baik dan tak sihat. Rumah Putih Arafiah bermula pada April 2011 di bawah kendalian Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor, dan penaung Rumah Putih Arafiah adalah Yang Amat Mulia Datin Paduka Tengku Puteri Arafiah binti Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Tengku Puteri merupakan penaung Perkawanis dan juga penaung Rumah Putih Arafiah. Dan pada ketika itu pengerusi yang pertama Rumah Putih Arafiah adalah Puan Sri Salbiah, isteri kepada Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim, dan kemudian diikuti dengan Datin Sri Syamsidah Tahrin, dan saya merupakan pengerusi yang ketiga. Dan Alhamdulillah 5 tahun saya memegang sebagai pengerusi Rumah Putih Arafiah, dan baru ni saya diberi mandat sekali lagi untuk meneruskan mengurus Rumah Putih Arafiah ni. Dan Rumah Putih Arafiah merupakan institusi yang menyediakan pemulihan dan bimbingan kepada remaja-remaja perempuan yang telah terjebak dengan masalah sosial, penganiayaan dan pengabaian. Pengambilan pelatih ni kita terbuka kepada umum, dan biasanya yang kita terima pelatih yang dihantar sendiri oleh keluarga. Bermakna mereka ni masuk ataupun mendaftar di Rumah Putih Arafiah secara sukarela. Dan biasanya juga kes-kes mereka ni telah dirujuk kepada Jabatan Kebajikan dan Masyarakat, dan JKM sendiri yang introduce Rumah Putih Arafiah untuk mereka masuk di sini. Aktiviti di sini biasanya saya ceritakan tentang rutin lah, senang rutin harian Rumah Putih Arafiah ni bermula dengan sebelum subuh lagi mereka akan bangun, mereka akan menjalankan program-program kerohanian berupa sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sunat taubat, kemudian mereka akan solat subuh berjemaah, dan selepas itu biasanya mereka akan ada aktiviti rutin seperti kesihatan lah, buat exercise, dan biasanya selepas itu mereka akan adalah kelas-kelas pengajian seperti ilmu fardu ain, fiqh dan sirah, di mana kelas-kelas pengajian ni kebanyakannya adalah guru MAIS yang menghantar di sini. Kemudian selain daripada itu, kita juga ada kaunselor di sini, di mana kaunselor ni akan membuat program-program bimbingan untuk bina diri pelatih ni. Dan selain daripada itu, kita juga ada wujudkan beberapa kelas pendidikan, contohnya kelas Bahasa Melayu, Mandarin, Matematik, dan juga kelas-kelas kemahiran untuk pelatih ni seperti kelas memasak, kelas jahitan, dan kelas craft tangan. Dan kita ada guru yang mengajar, dan kita juga ada bengkel untuk anak-anak ni
menghasilkan produk, dan kita juga pernah menjual produk-produk ataupun hasil tangan anak-anak ni di dalam booth yang kita wujudkan ketika jelajah Selangor Penyana. Biasa pelatih di sini kita dah tetapkan 2 tahun. 2 tahun, tapi kalau sebelum ni kita ada kelas SPM tu dia ada delay sikit, tapi biasanya memang 2 tahun pelatih akan menjalani rutin di sini. Cumanya kita sedang memikirkan sekiranya pelatih tu ada membuat kesalahan besar ke, kita akan extend sikit lagi, dan sekiranya pelatih itu dia berkelakuan baik, kita juga akan memikirkan untuk mengurangkan tempoh dia sebagai galakan supaya mereka berkelakuan baik dan mereka menjadi insan yang betul-betul kesedaran untuk berubah tu datang daripada diri sendiri. Okey, sepanjang saya menguruskan rumah Puteri Rafiah ni, pengalaman saya lah apabila pertama kali saya ambil alih rumah ni, yang pertama sekali saya nak rumah di sini ceria. Sebab anak-anak ni tinggal di sini selama 2 tahun. Jadi keceriaan tu jadi saya buat renovation, cat bangunan bagi cantik, dan kemudian selain daripada itu saya juga membuat kajian tentang silibus-silibus yang dijalankan. Jadi pada ketika itulah kita rasa rasionalnya kita menambah program-program kemahiran dan juga kita wujudkan CJ kemahiran penguasaan bahasa Melayu dengan betul, matematik. Sebab sebelum ni kita hanya tumpukan pada pelajar yang nak ambil SPM, tapi bila saya fikir balik, perlunya pelajar-pelajar ni diberi pendedahan dan penekanan tentang pentingnya pendidikan, bermakna apabila keluar daripada RPA nanti mereka boleh mengambil SPM nanti di luar. Satu pengalaman yang menjadi pengajaran pada kami apabila anak-anak di Rumah Puteri Rafiah ni dijangkiti COVID. Jadi memang sangat huru-hara disebabkan pada awal-awal tu bila dah dijangkiti tu kena kuarantin semua, jadi itu banyak mengajar kami lah dan selain daripada itu untuk program parenting ni biasanya kita adakan setahun 3 kali. Parenting kita pernah buat di luar, di mana kita libatkan parent dengan anak sendiri datang ke program tu, dan saya sendiri terlibat daripada awal sampai habis. Itu satu ilmu yang saya rasa perlu dipelajari oleh semua ibu bapa, sebab anak-anak sekarang ni memang sangat mencabar dan kita perlukan ilmu dalam mendidik anak-anak. Pengaruh media sosial ni pun saya pun kadang-kadang saya pun tak tahu nak cakap apa. Sebab dekat sini kebanyakan anak-anak ni dia bermula terjebak ni daripada dia kenalan di media sosial. Dan juga pengaruh media sosial. Saya rasa perlu ada badan-badan yang orang kata membuat sedikit video-video pendek yang memberi kesedaran kepada anak-anak ni. Atas kesedaran ni, menggunakan platform media sosial ni, kita banyakkan program-program ataupun video-video yang untuk meningkatkan kesedaran, benda-benda yang memberi teladan yang baik. Pesanan saya kepada ibu bapa di luar sana dan juga untuk diri saya sendiri, cabaran untuk mendidik anak sekarang tak sama macam anak yang dulu. Anak sekarang ni dia berani, dia lain sikit daripada anak-anak yang dulu. Tapi cumanya kita di sini kita kena sedar setiap manusia membuat kesilapan, dan kita kalau sebagai ibu bapa ni jangan pernah kita rasa down ataupun kita rasa putus asa, tetapi kita kena sentiasa macam anak-anak yang berada di sini, kita kena sentiasa memberi kata-kata semangat positif dan kita terima mereka. Seandainya anak kita ada buat kesalahan, kita maafkan mereka, tetapi kita kena bersama-sama mereka. Dan selain daripada itu, apabila apa-apa yang kita nak buat, perubahan yang kita nak buat tu, jangan kita suruh anak je yang buat, tetapi kita buat bersama-sama. Dan jangan lupa juga, jangan putus untuk berdoa. Kita doa untuk anak-anak yang berada di luar sana supaya anak-anak ni jadi anak-anak insan yang baik, yang mampu memberi asbab kebaikan kepada masyarakat, dan selain daripada itu berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah.